Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nur Syahidah binti Nordin, KBJ 2115101161. Kami daripada J6 Ahli Kumpulan 1 mendapat tajuk Kriptokokosis. Seterusnya adalah objektif pembelajaran. Kita dapat menerangkan pengenalan kriptokokosis, mendefinisikan kriptokokosis, nyatakan etiologi atau penyebab kriptokokosis, kenal pasti tanda dan gejala kriptokokosis, terangkan pengurus atau rawatan bagi kriptokokosis, menerangkan pencegahan untuk merawat kriptokokosis. Pengenalan. Cryptococcus merupakan infeksi yang disebabkan oleh kulat neoformans. Infeksi ini secara luas ditemukan di dunia dan umumnya dialami oleh penderita dengan sistem imun yang rendah. Munculan terutamanya adalah meningitis dan meningoencephalitis yang dikenal dengan Cryptococcus meningitis. Sejalan dengan infeksi HIV yang menjadi pandemik, Cryptococcus sebagai infeksi opportunitis juga semakin berkembang di dunia. Cryptococcus meningitis merupakan infeksi opportunitis kedua paling umum yang terkait dengan AIDS di Afrika dan juga Asia Selatan dengan kejadian antara 15% hingga 30% yang ditemukan pada pasien yang menghidapi AIDS. Assalamualaikum, saya Nur Zafrina binti Umar Zufri, KBJ 21151082. Hari ini saya akan membentangkan tentang definisi Cryptococcus. Cryptococcus adalah penyakit yang disebabkan oleh kulat Cryptococcus neoformans yang biasanya ditemui di dalam tanah yang tercemar atau pada buah yang tidak dicuci dengan bersih. Etiologi pula adalah melalui penyerutan udara berkaitan dengan burung seperti burung merpati atau kelawar. Yang kedua adalah Cryptococcus neoformans adalah kulat yang menyebabkan berlakunya penyakit ini biasanya terdapat di dalam tanah. Jika terhidur kulat secara tidak sengaja boleh menyebabkan paru-paru dijangkiti. Yang ketiga adalah menyedut Cryptococcus bagi imunisasi yang lemah boleh mengancam nyawa seperti HIV atau AIDS. Yang keempat, infeksi ini juga dapat apabila melalui buah-buahan iaitu buah-buahan mentah atau tidak dicuci. Selain itu, tanda-tanda dan gejala untuk Cryptococcus adalah pening dan muntah, penglihatan kabur, sakit kepala yang teruk, berlaku halusinasi dan koma. Seterusnya, rawatan yang berkesan terapi untuk cryptococcus sangat penting kerana jangkitan CNS khususnya boleh menjadi penyebab masalah utama. Di samping itu, patogen mempunyai keupayaan untuk bertahan dalam tisu tertentu seperti prostat. Sekiranya ini berlaku, peraktifan semula jangkitan cryptococcus adalah mungkin yang kadang-kadang memerlukan jalan yang lebih serius. Atas sebab ini, pengambilan ubat prophylaksi sepanjang hayat juga harus dipertimbangkan, terutama pada orang yang mengalami imunosupresi. Pada prinsipnya, cryptococcus dirawat dengan 3 kali ganda terapi terdiri daripada orocytosine, amphotericin B dan fluconazole. Ini dadah mesti diambil selama 4 hingga 8 minggu. Kerana ia dadah telap cecair, mereka boleh menyeberangi dengan mudah darah ke otak berhalan dan dengan itu boleh digunakan untuk merawat. Pencegahan penyakit berjangkit ini adalah dengan mengelakkan bersentuhan kawasan tercemar jika mempunyai imun yang rendah. Yang kedua, kekalkan sistem imun dengan baik, contohnya makan dan minuman yang berhasiat. Yang ketiga, membantu penyakit berjangkit dengan rawatan panjang iaitu menggunakan pelbagai ubat seperti antikulat. Yang keempat, mencegah penyakit ini dengan menyingkirkan sebarang jenis burung yang tidak bersih. Dan yang terakhir sekali, perlu membuat pemeriksaan rutin untuk menentukan sama ada semakin berkurang ataupun semakin besar jangkitan tersebut. Dan akhir sekali adalah penutup. Oleh itu, apa yang kita dapat pelajari, penyakit Cryptococcusnya adalah sangat berbahaya lebih-lebih lagi kepada imunisasi yang lemah. Malah apabila terkena jangkitan tersebut, perlulah segera berjumpa dengan doktor kerana ia sangat berbahaya kepada manusia yang ada HIV atau AIDS. Terdapat 6 rujukan yang kami perolehi di laman web internet untuk sumber-sumber tambahan bagi tajuk Cryptococcus.